Okay, we start our class today. So, adakah kamu nampak saya punya screen? Nampak tak? Nampak? Okay, paper 2 Okay, paper 2, diagram 1 show the standard representation of isotope of carbon and hydrogen. So, state the meaning of isotope. Tinesh? Meaning of isotope? Same proton number but different neutron number. Apa yang salah dekat kamu punya cara menjawab tu? The same element that contain. Rishi, apa salah Tinesh tu, Rishi? Kalau kamu cakap the same number of proton but different number of neutron, ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal tu? Can anyone answer to me? Ama? Apa yang salah? Apa yang dia tertinggal? Dia dah betul dah. Nombor proton sama, the same number of proton but different number of neutron. Apa yang dia tertinggal? Dalam suatu unsur. Dalam suatu molekul. Apa punya? Molekul Element. Same element apa Cenang? Apa same element? The atom that have same element. Atom, mana perkataan atom kamu? Ama. Tinesh. Kalau jawab macam ni aku. Suatu yang mempunyai jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeza. Atom unsur yang sama dengan nombor proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Unsur yang Isotop ialah atom-atom unsur yang sama dengan nombor proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Dalam bahasa Inggeris dia, the element of atom, the same element of atom with the same number of proton but different neutron number. Boleh? Satu je kamu tertinggal, Tinesh, Ama. Satu je, Tinesh, Ama tertinggal. Itu dah salah. Walaupun satu markah. Rugi ke tak? So, mulai sekarang tolong hafal. Hafal maksudnya. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia cakap tentang... Hello. Cuba dengar tak you? Dengar. Line saya slow je tadi terleft. Terleft? Patutlah aku panggil kau tak ada, Rishi. Line saya slow je. Kamu pakai line apa? Celcom? DG. Oh, DG. DG. Wi-Fi pun slow. Wi-Fi pun slow. Ramai orang guna kot. You. Abang belajar kan? Tak, saya tak perasan. Saya macam panggil-panggil macam tadi suara kan. Lepas tengok to the left. Tengok. Mungkin internet you tak kuat. Okey. So, pergi kepada soalan yang pertama tadi. Rishi dapat jawapan tak tadi? Yang mana? Yang nombor 1, nama maksud isotop. Dapat. Okey. Number 2. Okey, number 2, what the use of carbon 14. So, in our daily life. So, carbon untuk apa? So, kalau tulis to estimate the age of bones. To estimate the fossil artifact. Bond apa? Saya buat to estimate the age of bones, wood and fossils. Okey, boleh. 1 mark. So, Ama ada masalah, Ma? Kalau saya jawab untuk menentukan hayat suatu objek. Boleh. Okey. Menganggarkan usia ataupun hayat. Boleh. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Diagram 1.1 shows the standard representative of oxygen atom. So, oxygen atom here, so X and Y. So, dia kata what X and Y. So, Y, X. Kamu nampak tak skema saya? Nampak. So, kalau saya pindah daripada soalan, pergi kepada skema, nampak? Nampak kan? Nampak. Okay. So, X is a nucleon number.
Y is a proton number. Tapi skemanya dalam bahasa Melayu. So, nucleon number and the proton. Okay, contohnya. Kalau kamu tulis Y tu proton, betul ke tak? Betul. Betul. Proton dia. Dia tak ada proton number. Tahu je boleh kot. Mana? Boleh ke tak? Kalau cikgu tulis kat sini, proton saja. Cikgu tak tulis nombor. Proton number. Dah boleh. Chin Hong, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Nukleon, tulis nukleon saja pun tak boleh. Mesti nukleon number, proton number. Nampak tak? So Amma buat apa? Proton saja ke? Ke proton saja? Proton saja. Proton saja. Amma nampak tak Amma? Soalan yang senang tapi kamu boleh salah. So, nombor proton ataupun nombor nukleon. So, next question. Carbon and oxygen react to form a compound. Type of compound. Bila dia kata type dekat sini, type. This is the jenis. Jenis. So, jenis kita ada dua saja ke jenis. Ionic or covalent. So, this is the covalent bond. So, bila kamu dia nombor 2, dia mesti suruh kamu lukis. Yang mana bila lukisan perlu pastikan semua bilangan yang pertama, bilangan elektron, the number of electron must be share is equal. So, 2 dah betul. 8. Alamak, mana pula cikgu punya ni. Okay, 2. So, dapat 8 valence elektron. Allahuakbar. So, lukis. Kemudian kamu lukis. Okay, siapa yang salah? Betul ke salah? Betul. Betul, Alhamdulillah. Betul. Okay. Yang soalan yang seterusnya, soalan D. Okay, D1. Okay, C2 ni mesti dapat 2 markah. Okay, kalau tak dapat 2 markah, paling kurang pun dapat 1 markah. Kenapa cikgu kata 1 markah? Kenapa? Sebabnya kadang-kadang pelajar dia tak buat nukleus. Nukleus. So, nukleus ini mesti ada dibulatkan. Mesti circle. Dan di tengahnya mesti kamu letakkan dia punya simbol. Okay, soalan nombor D. Pergi kepada soalan nombor D. An electron arrangement of X is 2.8.1. Okay, element X react with oxygen to form a compound with the formula X2O. X is not actual symbol of atom. Okay, soalan dia. Ya Allah, kenapa pula sengit? In which group is element X placed in the periodic table? In which group is the element X placed in a periodic table? So, ke mana? Di mana? So, dia adalah group 1. Kenapa? Sebab dia adalah 2.8.1. Nampak sini? So, the valence electron is 1. So, the group is 1. State the formula of ion. Bila dia kata ion, kamu mesti tuliskan simbol dia. Mesti tuliskan dia punya charge. Okay, bila simbol ni, kamu tak perlu pun kamu nak definisikan 281. Cikgu, boleh tak saya buat 281 ni sodium? Saya tahu cikgu dia sodium. Saya buat sodium, Na. Na plus. Betul ke tidak, Chin Hong? Salah. Salah? X plus. Dia nak ion X dia. Dia nak ion X. Kalau dia kata dia buat Na plus, boleh? Cannot. Tak boleh ikut. Tak boleh kot. Dikuatiri kamu definisikan ini salah. Walaupun kamu tahu 281 is a sodium. Betul kan sodium kan? 11. Kan? Sodium. So sodium, so Na plus. Ini betul, ini pun betul. Tapi bila dia seakan salah apabila yang ini tiba-tiba kamu definisikan salah. So ini untuk simbol yang ini tak perlu pun kamu nak definisikan. Terus sahaja buat X plus. Okay, boleh ya? X plus. Okay, kalau tiba-tiba buat X saja, betul tak Ma? Salah. Salah, confirm lah salah Ma. Apalah X sahaja. Dia nak ion. Okay? So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini tak boleh buat rotate ke apa ni? Sengit kepala aku.
Okay, diagram 2 show the arrangement of apparatus experiment to determine the empirical formula of copper oxide. Okay, state the meaning of empirical formula. Okay, Amar, cuba try. Formula empirik adalah formula yang menunjukkan nisbah teringkas bagi suatu atom di dalam sesuatu sebatian. Okay, setiap unsur. Ada tak ada? Setiap jenis unsur. Tambahkan Ma, setiap jenis unsur dalam sesuatu sebatian. Okay, in English version, Rishi Dave. Bila bahasa kau gagap? Kau gagap Tak cikgu. Dia punya line cikgu. Line. Okay. So, bagi saya. The formula that shows the simplest ratio of mole on its element. Betul lah? The simplest ratio. Tusha. Cikgu. Bagi Tusha jawapan kau Tusha. Chemical formula that shows the simplest ratio of an atom of an element in a compound. Ada perkataan atom tak Rishi? Ada cikgu. Ada. Okay. Atom in a bunyi apa benda dah tu? Element in a compound. Okay. So B. So pergi kepada soalan B. What is the function of hydrogen gas? So hydrogen gas as a reducing agent. Okay, reducing agent. Okay, C. Pergi kepada soalan C. Why the dry hydrogen gas is passed through combustion tube for several times before copper oxide is heated? So to make sure atau untuk menyingkirkan, dalam bahasa Inggeris apa? To Discard. Tahu? To remove all the udara apa? To remove all the gas in a combustion tube. Okey dah, itu sahaja jawapan dia. Ma dapat Ma? Chin Hong, Tinesh, Tinesh. Oh Tinesh. Dapat ke tak? Kau senyap Tinesh, kau tipu kau tidur Tidur Ada tu. Ada. Apa jawapan? Bagi minum air. Bagi minum air. Budak. Okay, so untuk menyingkirkan, to remove all the gas in a combustion tube. Okay, soalan nombor D seterusnya. Okay, state an example of other metal oxide that can be used as same as a copper. So, kamu gunakan apa-apa asalkan dia less reactive than the hydrogen. So, kamu boleh pakai iron 2 oxide. Apa pula iron 2 oxide? Nyatakan satu contoh oksida logam lain menggunakan kaedah yang sama seperti oksida kupur. So, jawapan dia dibagi kat sini. Iron 2 oxide and plumbum 2 oxide. Boleh ke Tusha? Tusha, boleh ke Tusha? Plumbum oxide dengan iron 2 oxide. Apa cikgu? Jawapan kamu apa untuk D? Dia tulis iron 2 oxide. Kenapa iron 2 oxide? Less reactive than hydrogen gas. Kalau nak cari makan Ali, Zaidan, Fera. So hidrogen di mana kedudukan dia? Bawah Bawah zinc. Bawah zinc. Kalau nak cari makan, so macam ini. Kalau nak cari makan, okay. Kalau Ama tulis Ma. Kalau nak cari makan, KNAMCAMG. Ali, Zainal. So, bawah Zainal adalah hidrogen. So, mana-mana di bawah hidrogen barulah kamu boleh letak. So, kalau nak cari makan Ali, Zainal, Fera. So, hidrogen adalah di atas iron. Fera. So, begini. Mak. Mana saya punya ni? Mana saya punya kamera? Okay, stop sharing. Okey, nampak ke? Tak nampak. Tak nampak.
Hai, kenapa tak boleh nampak? Cikgu tak present kan? Cikgu tak present. Tak ada present. Dia tulis apa? Oh, dia tak boleh present kat sini. So, pastikan ambil yang dekat bawah. Sebab internet tak boleh present. Video saya tak boleh buka. Kenapa video tak boleh buka? Belah. So, pastikan, okey, nampak ke yang ini? Yang ini? Okey, kalau nak cari makan Ali Zainal, nampak ke? Nampak tak? Okey, hidrogen. So, di bawah hidrogen Z, iron. Kalau nak cari makan Ali Zainal, Vera suka pergi curi. So, apa-apa yang di bawah hidrogen barulah kamu boleh guna yang ini. Yang ini sahaja. Okey, Amah, boleh faham ke Amah? Ibu, so, kamu kenapa ibu tak boleh coklat? Ibu boleh coklat, okey? Okey. So, iron oxide boleh, iron 2 oxide boleh. So, plumbum 2 oxide, lead 2 oxide pun boleh. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Calculate the mass of copper. So, mass of copper here. Okey, bagaimana kamu nak cari mass of copper? 7.2 kilo. 7.2. So, copper 53.31 tolakkan dengan 52.51. Dapat apa? Kenapa kat sini dia boleh 6.4? So, berapa mass of copper? 53.31 minus 52. Salah. Copper ya, dia nak copper. So, copper 52.51 minus 45.31. Berapa? 7.2 kan? Betul. Berapa? 7.2 cukup mass of copper. Ya. Kenapa kat sini 6.4? Berapa dapat? 7.2. 2. So, di sini oksigen. Oksigen 53.31 tolak 52.51. 0.8. Oh, ini betul. Kenapa ini 6.4? Okay, ada yang dapat 6.4 ke? Tak ada kan? 7.2 semua ya. Okey, so 7.2. So untuk yang F saja pula, so 7.2 untuk mencarikan untuk copper. So untuk copper adalah 7.2 divide with the 64. Oksigen tadi berapa kamu dapat? 0.8. So 0.8 sama dengan 0.8 bahagikan dengan oksigen adalah 16. So 0.8 bahagi 16 kamu akan dapat 0.05. 0.05. So 7.2 bahagi 64 apa? 0.1125. 0.1125. Okey. Kemudian 0.1125. Siapa yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 0.05. So 0.05 bahagi 0.05 dapat 1. 0.1125 bahagikan dengan 0.05 berapa? 2.25. Alamak, tak cantik lah pula. Tusha, berapa dapat? Saya ambil 0.1 je tu. Kamu dapat ambil 0.1. Yang depan tu. Yang ini. So 0.1 bahagi dengan 0.05 berapa?
2. 2. So 2 ni sebah 1. So calculate the mole ratio 2 plus so 2 1. So kamu akan dapat dia punya formula adalah Cu2O. Okay, so ambil 0.1. So kemudian yang ini ada masalah tak soalan nombor 2? Kalau nak tanya, tanya sekarang. Amar, Dinesh? Dinesh? Ya, cikgu. Dinesh dapat berapa ni sebab ratio dia? Itulah cikgu tu 2 1. 2 1. Okay, 2 1. Cikgu, yang 2.1 tu dapat macam mana cikgu? Ratio 2 1 tu. Ni, yang ni saya tunjuk ni. Ni. So 7.2 divide with the 64, so kamu dapat 0.1. Kamu ambil ini 0.1. kecilan 0.1. So 0.8 bagi 16 dapat 0.05. So 0.1 bahagi 0.05 dapat 2. 0.05 bahagi dengan 0.05 dapat 1. Okey, boleh ya? So formula dia adalah Cu2O. Okey. So nombor 3. Okey. Diagram 3 show a bridge and surgical equipment. The bridge is made of alloy Y, while the surgical equipment is made of alloy Z. Both of these alloy use iron metal as the main element. Okay, identify the alloy Z. Stainless steel. Stainless steel. So alloy Z is a stainless steel. Keluli ni karat. Okay. Number 2. State 2 element in alloy Z. Chromium. Chromium and carbon. Nickel. Nickel ke? Carbon. Carbon. Chromium and carbon. Okay, so chromium and carbon. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya, terbalik lagi. Draw the arrangement of alloy Y. So alloy Y kita nak buat jambatan. Jambatan dibuat daripada apa? Steel cikgu. Iron dengan carbon. Iron dengan carbon. Iron dengan carbon nama dia apa? Apa alloy nama dia? Nama dia apa alloy? Cikgu. Ya. Yang two other metals tu iron dengan chromium. Iron sudah bagi tahu kan? Atas tu saya tulis chromium. Nombor 2. Chromium and carbon. Carbon? Carbon ada ke? Tak ada. Dalam stainless steel ada carbon tak? Ada cikgu. Tapi buku saya tulis iron, chromium, nickel. 3 saja. Iron, chromium dengan Nickel. oh, tak ada ni. Cikgu, saya ada carbon cikgu. Buku saya. Tengok buku teks. So stainless steel. Jom tengok buku teks. Jom kita tengok buku teks. Kita kena kembali kepada asal ya anak-anak semua. Okay, stainless steel. So iron dengan carbon. Stainless steel, iron, chromium, nickel, carbon. Betul? So siapa yang buat chromium betul? Carbon boleh betul. So nickel. Satu lagi nickel. Nickel pun betul. Tusha buat apa tadi? Satu lagi. Nickel juga. Nickel. Nickel boleh. Ya. Okay, untuk lukisan yang nombor 3 tu. Okay, untuk nombor 3 tu untuk buat jambatan kan. So jambatan tu nak buat untuk, dia selalu dibuat daripada apa? Steel. So dia dibuat daripada jambatanmu dah jatuh. Okay, jambatan dari steel. So iron dengan carbon. So iron is more bigger than a carbon. Iron ni adalah dia punya asal stainless steel. So iron, so dia punya first atom is a carbon. So kamu kena labelkan dengan carbon tu yang kecil sahaja. Okay. So soalan nombor 4. So soalan nombor 4, kita pergi kepada soalan nombor 4. State the aim of making alloy. Macam biasalah, untuk more hard and strong. Okay. So number soalan B. Okay, B ni janganlah, tolonglah jangan tinggal. Okay, nampak tak? Hari tu macam minggu lepas kita jawab perlis pun ada mengenai medisin. So sekarang pun ada medisin. Kemungkinan lah medisin pun akan keluar. Okay, state the type of medicine A and B. So A is a aspirin kan? So that is a type. Dia nak type, dia bukan nak nama. Tengok betul-betul dia Amar, Dinesh. Dia nak type, dia bukan nak nama. So ini adalah A adalah analgesic,
So B is a antibiotic. Kalau dia nak nama, barulah kamu namakan aspirin. Satu lagi penicillin. Tapi tak mungkin lah dia nak nama. Dia mesti nak type of the medicine. Okay, pergi kepada soalan nombor 2. Why medicine A should be taken after meal? Kenapa kena ambil selepas makan? Untuk to avoid the internal bleeding. Internal bleeding. Boleh tak? Boleh. Internal bleeding, ulcer, stomach ulcer. Lagi? Apa-apalah. Okey. Kemudian pergi kepada soalan nombor 3. Okay, what will happen if the patient does not complete the whole course of the B? B is a antibiotic. Soalan yang sama sekali lagi, Rishi. Nampak tak, Rishi? Soalan yang perlis dia ulang lagi sekali. Okay, so not all the bacteria will be killed. Kan, pesakit akan sakit lagi sekali. Okay, so apa-apalah yang setaraf dengan dia. So, ataupun bakteria sedia mempunyai rintangan yang tinggi kepada antibiotik. Okay, soalan nombor 3, 10 markah. Okay, Tinesh, dapat berapa markah soalan nombor 3? Berapa markah kamu dapat soalan nombor 3? Nombor 3, 8 tu. 8. Mana yang salah? Lukisan. Itu medicine kan. Medicine salah. Yang mana? Nombor A tak tahu. A tak tahu. B tahu, antibiotik. Oh, A tak tahu. A tak tahu. So sekarang dah tahu kan analgesic? Dah. Okey. So ingat Tinesh, untuk bab yang bab 5 tingkatan 5, betul? Bab 5 tingkatan 5. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 4. Compound W, X, Y dengan Z. Banyaknya. Diagram 4 in the structural formula of organic compound that belong to different homologous series. So state the homologous series of compound W. So homologous series of compound W. So W is a alkene. So alkene. So next question, which of compound undergo addition reaction? So undergo addition. Kita ada dua ya, addition satu, substitution satu. Okay, addition hanya untuk sebatian alkene. Okay, dia adalah untuk alkene, yang mana alkene ini dia akan tambah. Substitution, tukar ganti hanya untuk alkene yang ini, compound X. Addition adalah untuk alkene. Substitution, ingat tak yang substitution kita tambahkan klorin hari tu? So substitution kita akan dapatkan hanya untuk alkene. Okay. So which compound undergo addition? So addition sebatian W, compound W. Because W have a double bond. Double bond, covalent double bond, bonding covalent between the atom of carbon in a molecule. Okay. Cuk. Ya. Kalau saya tulis unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon. Kenapa kamu tak buat double bond? Sama je. Okey. Sebab dia akan attack dengan double bond. Apa dia? Kalau tulis W because compound W has double bond, boleh tak? Have double bond. Tambahkan between atom in a molecule. Okay. So C1. Okay, pergi kepada C. Compound X can be obtained from compound W. Describe briefly how this reaction compound X can be obtained. Okay, X dengan W ya. Okay, X dengan W. Mana X dengan W? Ya. Okay, a compound X can form from the W. Ya, nak apa nak? Ibu ada kelas apa? Hanif nak ibu naik kereta Outlander, lepas tu dengan Hanif. Okey, nanti ibu naik kereta Outlander dengan Hanif. Okey, bye-bye. Pergi. Abah jaga Habib dengan Haziq dengan Ainul. Okey, bye-bye. Okey. So, daripada compound X
Daripada W nak pergi X. So dia nak pecahkan double bond dekat sini. So bila nak pecahkan double bond kat sini, apa-apa pun kita nampak tak, kita tambahkan apa ni? Satu H dengan H. So that is a hydrogenation. So atom hydrogen akan ditambah. Okay. So hydrogen atom is added to the double bond in a molecule W. So the X substance will be formed. Okay. Ada berapa soalan? So state the condition. So condition dekat sini kamu akan cakap, okay, dia nak satu condition ke dua condition? So dekat Cikgu, sini macam mana, cikgu? apa dia? Cikgu, macam mana cikgu, hydrogen atom is added to compound W. Lepas tu Add double bond. Add double bond in compound W. Dapat dah? cikgu, saya tulis hydrogen atom from compound Hydrogen molecule, W. molecule bukan atom. Hydrogen molecule. Hydrogen molecule from compound W added to compound X, boleh tak? Is added sekali lagi, Ishi? Hydrogen molecules from compound W added to compound X. Daripada atom dia pergi ke atom. Kenapa kau buat macam itu pula? Salah tu. Kamu kena cakap the molecule hydrogen is added at double bond in the compound W. Dia ditambahkan dalam compound W so that the X compound will be formed. Kenapa kamu cakap daripada X bawa Tak, saya tak tulis double bond. Patutlah. Yang itu Ishi, boleh Ishi? Okay. Also, yang seterusnya untuk the state the condition. So condition is either you said about the catalyst or the temperature. Okay, so mungkin nickel dua-dua lah, sebabnya dekat sini dua markah. Selalunya soalan kat sini satu markah je, kat sini dia buat dua. Tak apalah. So nickel catalyst is 1 and the temperature is 180 degree. Okay, next question is a D. Compound Y and Z can react to form a compound with a fruity smell. Name the product form. So name the product form. This is the ethyl ethanol. Kenapa dia kata ethyl ethanol? So dia daripada dia nak apa? Dia nak daripada Y dengan Z. So Y dengan Z, Ama, Tinesh. So Y ni apa, Ama? Namakan Ma? Y ni apa? Ini Y apa nama dia? Ada dua karbon dekat sini, ada dua C. So nama dia apa? Metil. Hek kamu, aku tanya compound Y ni namanya apa? Betul budak ni. Compound Y ni apa namanya? Dia ada OH. Dia ada dua C. Tu nama maksudnya dia jenis ni. Bukan, saya kata nama dia ni. Metanol ke, etanol ke, propanol ke, Y. Dia ada dua C. Apa? Propanol. Hek, kamu ada dua C sayang. Bukan 3 C. Propanol ada 3. So ada 2 C. Metanol. Mama. Ada 2 C. Ada 2 C, Ama. Dua. Kalau 2 C apa, Ma? Etanol. Etanol. Tulis kat situ, Ma. Etanol. Okay. So compound Z. Compound Z. Tinesh, apa nama compound Z, Tinesh? Ada 2 C. Dia ada O, H, dia ada O. Ini kumpulan apa? Ethanoic acid. Tinesh, ini adalah ethanoic acid. Asid ethanoic. Tulis Tinesh. Ini etanol, ini ethanoic.
Because this is a COOH ya. Ethanoic acid. So sekarang dia suruh namakan produk. So bila kamu namakan produk, kamu kena namakan daripada alkohol dulu. Okey, alkohol kat sini ada 2C. So bila 2C, kamu kan namakan dia dalam kumpulan metil. So dia adalah etil. So etil ini ada pun ada 2C. So ethanoic tadi kamu tambahkan jadikan O-what. So ethanoate. Okey. Yang alkohol kamu namakan metil, iaitu etil. Okey, kalau dia 2C, 2 etil lah. Kalau dia 3C, propil lah. Kalau 5C, pentil lah. Okey. So etil ethanoate. Okey, etil ethanoate. Ini dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris ETHYL. Etil ETHANOATE. Etil ethanoate. So bagaimana kamu nak melukis? Okey, kamu tengok di sini. Pertama, Tinesh. Okey, tengok ni Tinesh, ini adalah daripada alkohol. Yang ini adalah daripada karboksilik. Okey. So bila dia combine berdua, dia akan dapat sini, dan kamu daripada alkohol tadi buangkan OH, yang daripada karboksilik buangkan H. Okey, so dia akan combine O di tengah, double bond O. Okey, faham? Okey, soalan nombor 3. Okey, yang itu faham ke? Tinesh, Amar, Rishi, Chin Hong, Tusha? Okey, pastikan faham betul-betul. Organik ni kamu kena dia senang bila kamu hafal. Contohnya macam ini. Kalau kamu ingat apakah katalis, apakah suhu, kamu boleh ingat. Bagi ini pula, satu markah. Okay, kalau kamu ingat apakah alkohol dia, apakah karboksilik dia, kamu dah boleh namakan. Dan di sini, bila kamu dah ada kemahiran untuk melukiskan struktur dia, sudah dapat markah. Dia tak susah sebenarnya. Dia akan jadi sang bila kamu tengok equation. Okay, ini kan. Okay, Tinesh, kamu tengok betul-betul Tinesh yang tadi, yang kamu namakan tadi. Okay, Ama, kamu namakan tadi. Ini adalah alkohol. So, bila kamu namakan alkohol, dia nak apa? Dia nak chemical equation. Baca betul-betul soalan. Dia nak chemical equation. Okay, yang pertama punya compound adalah alkohol. Okay, compound yang pertama ini alkohol. So, C ada berapa? C2H5OH. Tengok saya tulis. C2H5 ada 5OH tambah CH3 yang ini. Tinesh nampak? CH3COOH. CH3COOH yang ini. Okey, kemudian buang, tadi cikgu kata yang ini buang OH. Yang ini kamu buangkan H. So CH3CO teruskan je. C2 mana pula 5 dia hilang. 5 C2 5. So inilah etil ethanoate. Dia namakan etil dekat sini dulu, kemudian baru sini. Okey. Kemudian tambahkan water. Water ni dapat daripada mana? Water ni dapat daripada yang ini tadi. Di sini kamu dah buang OH. Okey. Di sini kamu ada H. So H plus, Tinesh, H plus dengan OH minus dapat apa Tinesh? H plus dengan OH minus. Good. H2O. Perlu seimbangkan dekat sini? Tak perlu. Dah tak perlu sebabnya sudah seimbang. Okey. Pergi kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey, pergi kepada soalan nombor 5. This is the bab bab salt. So 1 molar of nitrate lead to nitrate solution is added with the 1 molar of sodium sulfate to got the precipitate. Okay. State the name of method. So bila dapat the precipitate, ini adalah penyediaan untuk insoluble. Good. So this is insoluble, so that is mean double decomposition. Dia buat precipitate. Double decomposition. So bila
Ya. Okey, bila lead to nitrate. Okey. Bila dapat je soalan, kamu kena tahu. Dia kata apakah precipitate X. So apakah insoluble salt dekat sini? Rishi, apa insoluble salt yang terbentuk? PbSO4. PbSO4. So warna dia apa? Warna ke cikgu? Tak tahu cikgu. B dia minta warna. Sekejap PB warna apa? Putih. White. Okay, white. White precipitate. White precipitate. So nama dia what is the colour? So white. Kamu tuliskan white sahaja. Okay, kemudian adakah kamu ingat lagi siapa insoluble, siapa soluble? Tinesh. Tinesh. Ya, cikgu. Okay, saya nak test kamu. Semua all the carbonate salt soluble or insoluble? Cikgu, apa cikgu? All carbonate salt. Carbonate. Carbonate. All soluble or insoluble? Tak. Tak. Insoluble. Insoluble. Ada except? Insoluble. Except? Siapa yang soluble? Apa cikgu? Nakam. Sodium. Lagi? Potasium. Lagi? Ammonium. Amoni. Boleh ingat? Boleh. Ingat ya? Ingat Ingat ke? sulfate semua garam sulfate adalah soluble kecuali PbSO4, BaSO4, CaSO4. okey, pantai cahaya bulan. Okey, all chloride ion salt is soluble except Rishi? AgCl, HgCl, PbCl2. Cool. Pandai pun, ingat pun. Bagus. Okay, Ali has 1 molar PbNO3 solution and 1 molar of sulfate solution in order to perform an experiment using continuous variation method as stated in diagram 5.2. Okay, soalannya. Okay, ini. Pernah buat? Tak pernah. Okay, ini adalah untuk kita buatkan ionic equation. Okay, di sini dia dah bagi ketinggian state in which test tube is reaction is complete. Yang complete adalah yang last kali dia stop dekat mana. So dia stop sampai tabung uji yang ke-5. So tabung uji ke-5 dia akan jadi complete. Okay. Satu dah dapat jawab. Yang 2, calculate the number of mole of lead ion that has been reacted. Okay, kamu tengok lead ion. So lead dekat sini, dia bagi dekat sini adalah 1 molar. So dia nak number of mole ke? Dia nak number of mole. So 1 molar NO3 akan produce 1 molar Pb2+. Okay, so dekat sini dia bagi yang dia stop tadi takat 5. Volume dia adalah 5. So N sama dengan MV over 1000. So 1 time with the 5 divide with the 1000. So you got the number of mole is 0.05 mole. So the number of mole of Pb2+ is 0.05 mole. Okay, itu baru kamu nak cari Pb2+. Okay, sekarang soalan yang kedua, dia minta calculate the number of sulfate ion. So sulfate ion, baca balik soalan. Okay, sulfate ion dekat sini dia pakai pun sama 1 molar. So 1 molar pun sama, kalikan dengan 5 bahagikan dengan 1000. N equal to MV over 1000. So the answer for the mole is 0.005 mole. So the number of mole here is 0.05 mole for the sulfate ion. Okay, dah dapat Pb2+ dengan SO4 2-. Soalan ketiga, mesti dia akan tanya the ratio. State the ratio number. So 0.005 dengan 0.05 you akan dapat 1:1. 1 ratio with the 1. So the next question is 5.
Based on the result, write the ionic equation. So the ionic equation here, ionic, ya, ingat ionic. Kalau tiba-tiba kamu buat dia punya ini tambah, contoh kamu buat soalan tadi PbNO3 tambah Na2SO4, dah salah. Tak boleh macam itu. Dia nak ion. So kamu punya ion adalah lead ion, tambahkan sulfate ion, kamu akan dapat PbSO4. Okey, setakat ini faham ke tidak? Boleh ya? Boleh kan? Okey, yang seterusnya nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 dia minta calculate the mass of precipitate X form when the reaction has complete. So, calculate the mass of precipitate egg form. So, dia nak yang complete. So, so you know that the number of mole of Pb2 plus is equal to number of mole of sulfate. Okay, from the equation dekat 5 tadi ni, 1 mole of lead will react with 1 mole of sulfate to produce the 1 mole of PbSO4. So, then, if 0.005 Pb2 plus, dia akan menghasil bertindak balas, will react with 0.05 mole of sulfate, will got 0.005 mole of PbSO4. Dah dapat. Okey, yang ini nampak tak? Ini kamu dah dapat 1 markah. Ini berapa markah? Markah dia adalah 3 markah. So, 1 markah dekat sini. So, dekat sini dah dapat 1 markah. Okey, ratio mesti buat. Okey, contoh cikgu, boleh tak saya nak buat macam ni cikgu? Pb2 plus nisbahkan dengan sulfate. Boleh tak? Ada tak siapa yang buat? 0.05. So kamu buat 1 sorry. 1 nisbah 1. So kalau sini 0.005, sini pun dapat 0.005. So that's mean cikgu boleh tak buat ni? Anak murid cikgu Ziana semua dia akan buat ayat. Okay, please ya. Semua orang sila buat ayat. Okay, jangan buat dalam perkataan begini. Saya risau bukan apa. Takut pada tahun tu dia strict. Bila dia strict, dia tidak akan terima kamu punya jawapan begini. Okay, so the mass of the PbSO4, so the number of mole here to time with the molar mass 1.515 G. Okay, Tinesh, betul tak jawapan kamu? Ya cikgu. Betul. Okay, bagus Tinesh. Okay, soalan yang seterusnya. So, write the ion that present in above precipitate. So, the ion yang ada adalah sodium ion, sulfate ion dengan nitrate ion. Okay. Kemudian, pergi kepada soalan nombor 6. Okay, 6. Okay, last question. Okay, sabar ya. Last question. Okay, diagram 6.1 show the apparatus setup. Determine the heat displacement between magnesium powder with waktu 200 cm3 of 0.2 molar copper to sulfate solution. Okay, soalan dia. So, ini adalah heat displacement. Okay, bila heat displacement maksudnya ada satu metal yang ditambah, the more electropositive metal. So, why? Tengok, nampak tak sini Rishi soalan dia? Dia ulang lagi macam dekat perdis. Betul? So, dia sebagai conductor, heat conductor. Okay. A dah. B. Why excess magnesium powder is used? Kenapa powder? So, to displace the copper ion completely. Okay, so to displace the copper ion completely, supaya penyesaran ion copper berlaku dengan lengkap. Okay, soalan nombor C. Kemudian the chemical equation for the reaction is below. Also, the heat change. So, dapat tak jawapan? Seperti ini, 12.6 kilojoule. Aina nak? Okey, Anik pergi minta dekat Abah nasi Pergi. So, M seperti ni 200. Mana dapat sini 200 sama? 200 mana dapat? M dia? Dekat soalan, pandai. So, 200 tambahkan 22, 200, 4.2, C is a theta, is a 15.
So 12.6 kilojoule. So number 2 dia nak kirakan number of mole. So kira number of mole dapatkan daripada soalan juga. So kamu akan dapat 0.2. So 0.2 time with the volume is 200 divide with the 1000. So you got 0.04 mole. Ama, tiba-tiba kamu tak ada perkataan mole, boleh tak Ma? Tak boleh. Tak boleh. Bagus. So delta H, so 12.6 kilojoule tadi bahagikan dengan 0.04, kamu akan dapat 315 kilojoule mole negatif 1. Soalan dia minta heat ke dia minta apa? So nombor 2 baru dia minta heat. So dia minta heat nombor 2, mesti apa yang dia tertinggal dekat sini Amar? Apa yang dia tinggal? Dia punya tanda apa? Tanda apa? Dia positif ke negatif? Oh negatif. Apa Amar buat jawapan yang ini? Tak ada positif, tak ada negatif. Tak ada positif, tak ada negatif. Subhanallah. Salah Ma. Kan cikgu dah ingatkan Amar. Okay, kalau dia minta heat of displacement, mesti last square answer kamu ada negatif. Heat displacement, heat neutralization, heat combustion mesti ada negatif ke positif. Okey. Lepas ni jangan buat lagi. Kalau Amar tak ada tadi, so markah yang ini kamu tak dapat. Automatik kamu tak dapat. So dekat sini kamu hanya dapat 2 markah saja Ma. Rugi tak? Rugi. Kamu dah betul lah tadi Amar. Inilah yang berlaku kepada Amar. Careless. Okay, Tinesh. Tinesh betul tak Tinesh? Ada positif, ada negatif kah? Cikgu sama cikgu, tak ada negatif. Subhanallah. Rishi pun sama kah? Rishi dah hilang. Rishi tak ada ya. Chin Hong, kamu betul ke tak? Betul. Betul, bagus. Okey. Kalau boleh jangan berlakunya kesilapan. Okey, tengok kepada D. Kesilapannya okey, yang ini berlaku bila pelajar dia tak tulis energi. Dia tidak akan berlaku apabila arrow dia tiada di bawah. Dan dia berlaku kepada siapa yang hari tu dia tiada equation. Dan dia tiada ini. Apa yang dia ada? Tak ada apa. Ada Anabil punya hari tu. Dia buat energi, dia buat ini, kemudian dia tak ada equation, dia tak ada ini. Dah tak ada markah. Rugi ke tak? So kat sini ada 3 markah. Sangat rugi. So pastikan semua betul. Okay, Tinesh, 3 markah tak kamu dapat? Tu kalau tu negatif tu tak ada cikgu kalau. Oh, dia kalau akan hukum cikgu. kamu sekali je lah. Yang di sini dia hukum. So kat sini dia akan jadi betul. Betul. Okay. Kemudian E. Okay, E pula dia minta E. The experiment is repeat by using zinc powder. Okay, zinc dekat mana? Kalau nak cari makan Ali Zainal. So, zinc powder replace. So, predict the heat. So, semakin tinggi ke semakin rendah? Dia akan menjadi semakin less than 350 kilojoule. Okay, kenapa? Because zinc is less electropositive than a magnesium. Kalau nak cari, jumpa makan dulu baru Zainal. So, makan dulu baru Zainal. So, that's mean dia adalah kurang reaktif. Maksudnya, kamu buat less than 350 kilojoule mole negatif 1. Dapat 1 markah, dapat 1 markah. Okay, siapa yang tak dapat full mark? Yang mana? Soalan yang ni, heat displacement. Berapa mah dapat? Yang tadi salah saya ke? Yang ini salah. Aduh. Okey, so jadikan pengajaran ya. Okey, kita tengok kepada soalan esei. So, siapa yang dah buat, saya dah tanda soalan esei Tusha je lah. So, yang lain sila buat. Okey, soalan nombor 7 ini mengenai reaktiviti. Kalau tak yakin, jangan ambil. Okey, yang tak yakin, jangan ambil. So, tengok soalan nombor 8 pula. Soalan nombor 8 tentang rate of reaction. So, antara ini, soalan nombor 7 dengan 8. Tinesh, kamu akan pilih yang mana Tinesh? 7 dengan 8. Mana agak-agak kamu akan dapat menang? Kamu akan betul akan banyak. Yakin untuk buat. Yang mana?
Ha. 8. 8. Saya rasa kamu lebih prefer untuk jawab soalan nombor 8. Ama? Ya. 8 boleh, Ma? Ke kamu nak jawab soalan nombor 7? 7 ni oxidation reduction. Okey. Macam tak yakin, jangan buat. So, teruskan kepada soalan nombor 8. Okey, tengok soalan section C pula. Section C, antara soalan nombor 9, elektrolisis. Hari tu, Tusha dia jawab soalan nombor 8. Betul, Tusha? Tusha jawab soalan nombor 8. Berapa markah saya bagi Tusha nombor 8? Nombor 8. Berapa markah kamu dapat? 17. 17. Kamu salah yang mana? Ha? Kamu salah yang mana? Label. Label. Tengok tak ada label gambar Ha. Sketch label. Label graph Ha? Label yang graph punya tu ya. Kamu salah. Tak Okay. label. Tak label. Dia excited buat dah tu. Okay, soalan nombor 9 dan nombor 10. Okay, nombor 9 ni elektrolisis. Saya rasa ini lagi senang. Nombor 10 mengenai organik. Betul ke organik? Mengenai gelembung gas, ionic equation. Okey. So, agak-agak mana yang boleh buat? Ama nak buat mana, Ma? Nombor 9 ke nombor 10? Mana yang yakin? Nombor 9. Nombor 9. Tadi Tusha jawab dua-dua soalan. Sorry Tusha, 7 dengan 8 kamu buat kan? Ha. So, kamu nak buat nombor 9 ya, Ama? So, nombor 9. Okay, type of cell. Okay, kamu tengok sel P ni, Ma. Dia ada pakai bateri. So, dia adalah electrolytic cell. So, Q apa? Q apa? Apa nama sel dia? Voltaic cell. Sel ringkas. Voltaic cell. Tahu ke? Boleh jawab tak? Energy change. Kamu bezakan. Okay, macam mana nak jawab soalan macam ini? So, kalau nak jawab soalan ni, lebih better kamu buatkan dalam bentuk jadual. So, P, Q. Okay, boleh, Ma? Buat jadual. Kemudian kau buat jadual. Yang sebelah sini, Ma, kau buat untuk type of cell. Yang ini, kamu letak dekat sini. Row yang pertama. Tulis type of cell. Okay, boleh? Yang kedua, energy change. Kamu letak yang arrow nombor 3. Baru kamu jawab soalan. Kalaulah kamu teenage, kamu jawab soalan ini, kamu dalam bentuk esei, pemeriksa dia tak nampak. Kadang-kadang dia tak nampak, ketinggalkan ke apa ke. Kalau dia minta bezakan, sila buat dalam bentuk ini. Okay, saya tak sabar nak tanda paper kamu semua. Sila hantar dengan segera ya. Okey, pergi kepada soalan paper 3. Okey, dengan cepat paper 3, kamu pun dah lapar, saya pun rasa pun dah lapar juga hari ni. Okey, paper 3. Okey, paper 3 yang ini saya hanya jawab untuk soalan nombor 1 sebab nombor 2 ni saya akan marking. So, siapa sila hantar sekali esei dengan yang soalan nombor 2 ni ya. Okey, soalan nombor 3 ini, soalan nombor 1 adalah macam pernah keluar soalan ni. This is the concentration of the nitric acid. Okay, different concentration, different of the pH. So, first, dia minta manipulated. Okay, dah sedia ke untuk paper 3? Dah, okay. Pergi kepada soalan paper 3, soalan nombor 1. So, the manipulated, manipulasi dia adalah first, adalah kepekatan. Concentration of nitric acid. So, betul kan? Kamu ubah-ubah dia punya concentration. Okay, kamu ubah-ubah dia punya concentration. So, kamu nampak sini, concentration kamu ubah. So, this is the MV. So, pH value is your RV. So, the fix. Okay, fix adalah volume of nitric acid. Volume of nitric acid, betul ke? So, semua nitric acid ni kamu letakkan isi padu yang sama. Saya rasa ada kan? So, dia bagi di sini 50 cm3. So, ini dapat 3 markah tak, Amar? Dapat. Good. Bagus. Okay, the second is relationship. So, relationship. So, when the dia yang ini tak boleh nak label sebabnya dia ada password. Susah sikit lah. So, when the concentration of nitric acid is high, then the pH value will low. Semakin rendah. Okay, decrease, increase. Okay, C. Kamu buatkan dia punya table, kemudian dia pastikan titik perpuluhan. Okay, titik perpuluhan untuk nilai pH 1 saja ya. So, dapat ini, dapat 3. Okay, dapat 3 markah. Pastikan
Adakah dia bagi dia punya tu? Oh, dia dah buat kan. Okay, dia dah buat kan. Okay. So, pH value just kamu fillkan je lah pH value. So, dan plot graph. So, bila plot graph, so pastikan yang pertama skala kena betul. Paksi X, mesti kamu punya concentration. Mesti ada unit. Kemudian paksi Y, mesti adalah pH value. Okay, kemudian kamu buat graf dan pastikan semua titik dipindahkan dan lengkung kamu licin. So, kalau kamu nampak lengkung kamu licin, betul lah tu. Okay, so dapat E pula. Okay, the next question is E. By using the graph, predict the pH value of nitrate solution, concentration 0.2. So, tadi kamu buat concentration dekat bawah X. Dekat Y adalah kamu punya pH value. So, sekarang ni ambil pada concentration 0.2, dashkan. Okay, mana yang graf kamu kena. Okay, dash. So, berapa pH dekat sini? Yang itu yang pemeriksa akan nampak, kamu tulis dekat sini. Boleh? So, pastikan ada tak dalam graf kamu sketch. Okay, pastikan. Kalau tak ada sketch tu. Ya. Apa dia? Kalau tak ada sketch dalam graf. Kalau tak ada sketch, kamu dapat jawapan daripada mana? Tengok saja cikgu. Tak boleh lah. Kalau kamu kena ada tu, kena ada sketch. Pastikan ada sketch. So, kalau tak ada sketch, kamu ada tu sahaja, tak boleh lah. Okay, kalau boleh, kamu sketch kat dalam graf kamu. Boleh? Okay, Amar sketch tak? Sketch. Tinesh kena. Kalau dikata by using, mana-mana soalan. Selalu ya, soalan yang ini selalunya dalam rate of fraction pun kan, by using graph. Mesti dikata by using graph, mesti daripada kamu punya gambar graph kamu. Okay, pastikan sketch dekat gambar graph kamu. Okay, kemudian soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, this is the neutralization for the endpoint. Soalan yang pertama, state the observation for the change of phenolphthalein. So, phenolphthalein akan bertukar daripada apa kepada apa. From the pink to the colourless. Contoh, kamu buat colourless je, kamu akan dapat 2 markah. Contoh, kamu kata the solution will change, itu sahaja dapat 1 markah. Sebab itu Amar, Tinesh, Rishi, jangan tinggal jawab. Sila jawab. Okay, dia kemungkinan kamu akan dapat 2 markah. Okay, pergi kepada soalan inference. So, inference tadi, observation adalah berdasarkan observation. So, observation kamu kata tadi, the pink to will change to the colourless. So, pink to change to the colourless, so that means all the hydroxide ion will be neutralized by hydrogen ion. All hydroxide ion. Kan dekat kamu punya tabung uji kelalang conical flask itu adalah you punya alkali. So, dekat you punya burette adalah you punya acid. So, dia akan dineutralkan oleh hydrogen. Apa dia neutralkan? Ion hydroxide. All the hydroxide ion will neutralized by hydrogen ion. So, kalau kamu hanya dapat the neutralization occur, kamu dapat 2 markah. So, tak rugi je Rishi kalau kamu jawab, jangan tinggal. Tengok, kalau dia kata neutralization occur, dah dapat 2 markah. Ataupun kamu kata the acid will and the alkali will be react. So, soalan nombor B. Okay, nombor B dia tanya, ada mana B? Okay, B dia akan tanya DSO. Apa itu DSO? So, dia tanya operational definition of this endpoint. Apa yang kamu faham dengan endpoint? What do you do? So, what you do and what you observe. So, yang kamu buat adalah, yang kamu lihat adalah the endpoint is when pink color will change to the colourless when acid is added to the alkali. Acid is added. So, this is what you done. Okay, what you observe, the pink color change to the colourless. Okay, setakat ni, adakah kamu faham apa maksud operational definition? What you do and what you observe.
Okay, end point. Dia minta end point. End point tu apa? Takat akhir. Okay, takat akhir di mana neutralization itu berlaku. So, neutralization itu berlaku apabila warna, apa yang kamu lihat? Apabila pink color change to the colorless. Okay, change to the colorless when acid is added to the alkali. Okay, added to alkali. Tu 3 markah. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk DSO? Kalau ada masalah, saya contoh Amar. Apa jawapan awak, Amar? Amar, jawapan Amar apa? Betul tak? So, Betul. untuk ni. Endpoint. Endpoint. Oh, tak buat. Subhanallah. Tengok kalau tak buat, tak dapat satu pun markah, Ma. Kenapa tak buat, Ma? Satu markah pun tak dapat, Ma. Cuba buat, Ma. Tinesh, Endpoint. apa jawapan awak, Tinesh? Tak buat juga? Pink color change to colorless. Colorless. Itu saja. Itu je, 2 markah je. Sebab kamu buat what you observe. Boleh tambahkan. When acid is added to the alkali. Boleh? Boleh. Boleh. Tengok kalau tadi kau tengok Tinesh buat. So Tinesh dapat 2 markah. Amar tak buat dapat 0 markah. Kau nak 2 kau nak 0, Amar? 2. 2 kenapa tak buat? Tak tahu, tumbuk lah. So, pergi kepada next question. Okay, yang ini dia suruh kamu buatkan dia punya. Saya pastikan nilai titik perpuluhan 2 decimal places with the burette. So, 26.90 dan 2.00, 24.90. Okay, pergi kepada A5. Okay, yang mana dia kata calculate the based on the table, calculate the concentration of acid that is used. So di sini kamu dah dapat dia punya number volume untuk acid. So bila dah dapat volume of acid, so senang saja kerjanya. So volume of acid kamu dah dapat. So pertama tuliskan kamu punya persamaan. Persamaan kamu adalah NaOH, NHO3 akan dapat NaNO3 tambah H2O. Dah dapat 1 markah dekat sini. Okay, markah yang kedua, kamu kirakan number of mole of sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide kamu adalah N sama dengan mv over 1000. Okay, volume yang kamu gunakan adalah 25. So, the number of M kamu adalah 0.1. 25 ni mana dapat? Dia dah bagi dah tadi. 25. So, bahagikan dengan 1000, kamu akan dapat 0.0025 mol. So, di sini 1 mol of sodium hydroxide akan bertindak balas dengan 1 mol untuk asid. So, maksudnya dekat sini nak kira the concentration of nitric acid. So, nitric acid tadi tak boleh tulis kat sini. So, 1 mol NaOH, kamu buat dia NaOH, 1 mol of NaOH will react with 1 mol of HNO3. If 0.0025 mol of NaOH will react with 0.0025 of HNO3. Okay, dapat So, sekarang dia nak kirakan number of mole untuk acid nitrik. So, acid nitrik kat sini N sama dengan mv over 1000. So, nak dapatkan M. Nak dapatkan M besar. So, macam mana nak dapat M besar? So, number of mole kalikan dengan 1000. So, bahagikan dengan dia punya volume. Okay, volume. Volume ni mana dapat? Kenapa dia dapat 24.90 kat sini? Dia buat dekat sini 12.50. Tusha? Oh, Tusha. Isi padu air asid yang kamu gunakan berapa, Tusha? Cuba? Berapa, Tusha? Isi padu asid yang digunakan? 24.9 ya? Kalau kamu punya di sini, kamu buat begini ke? 0.0025 times 1000, 12.50. Tak juga. Bahagikan dengan yang tadi kan? 24.90 kan? So, bahagi. So, ini salah lah. So, bukan semua skema betul ya. 0.0025 kalikan 1000 dah bahagikan dengan 24.90 yang ini. Sebab itu yang kamu guna ini. Okay, Tinesh. Faham, Tinesh?
Tinesh faham tak? Okay, sini 24.90. Okay. So, berapa dapat jawapan mah? Amar berapa mah? 0.0025 kali 1000 bahagi 24.90. Okay, siapa yang cepat dapat? Tinesh ke Amar? Cikgu. Cikgu, saya guna lain punya cara untuk cari cikgu. Apa cara kamu gunanya? Saya guna apa? M1V1 equal to M2V2. Okay. Tapi itu dilution tau. Pastikan kamu buat macam ni. M1V1 bahagi M2V2 sama dengan 1/1. Ada buat tak? Tak. Kamu hanya dapat markah untuk ini ni. Hitung kepekatan asid nitrit. So, kamu dapat 2 markah je. Okay, berapa Nabil? Nabil tak ada Amar. Berapa mah? Jawapan? 1.004 mol dm cube. Tusha, betul tak jawapan dia? Betul cikgu. Okey, 3 markah. Okey, kemudian kita nak kelaskan classification between strong acid and weak acid. So, strong acid and weak acid. So, the strong acid nitric acid, the weak acid ethanoic, ascorbic and phosphoric. Okey. So, paper 3 design eksperimen dah siap ke belum? Belum. Ya Allah, budak ni bertuah betul. So, nanti buat saya nak ni. Saya nak tanda ni. So, saya tunjukkan dulu. The conversation below. Chin Hong pun tak siap lagi ke Chin Hong? Belum. Subhanallah. Korang ni kan, saya tu soalan saya nak tanya. Kenapa tak respon dalam grup ya? Macam lambat je nak respon dalam grup. Saya nak tahu siapa yang siap, siapa yang tak siap. Lambat sangat, pergi mana dah? Rishi dah hilang? Ya cikgu. Ya cikgu, kau buat ke tak? Apa paper 3? Belum lagi. La ilah. Yang tadi soalan nombor 1 dengan 2 dapat? Dah buat? Dah. Dah, nombor 3 tu dah tak siap lagi. Bila nak hantar? Esok. Betul. Janji. Okay. To determine the arrangement of matter reactivity series. The arrangement of matter reactivity series obtained by observing how vigorously they react with oxygen, right? The more reactive a metal is toward oxygen, the more vigorous. When potassium manganese heated decompose oxygen. So yes, I am correct. So 3 metal X, Y and Z. So sekarang kamu gunakan X, Y dengan Z untuk tindak balas dengan oxygen. So tindak balas ini, pertama kamu cakap dia punya the problem statement. So problem statement, how does the reactivity of the metal, different metal, okay, react with the oxygen. So 3 markah. Untuk pemboleh ubah, 3 pemboleh ubah kamu sebut. So MV, this is a type of the metal. So RV is the intensity. Macam Tusha dia buat reactivity, betul Tusha? Tusha buat reactivity. Kalau boleh, biar observation tu biar yang kamu nampak. So kamu nampak apa? Vigorous. Kan betul tak? Nyalaan. The flame. Okay. Reactivity pun betul, tak ada masalah. Okay. So the malakan adalah jisim logam. So hubungan, so manipulated, this is the hypothesis. When the position metal in reactivity, metal reactivity high, so the reactivity will high. So macam Tusha punya. Tapi kalau kat sini dia kata sebab RV dia dekat sini adalah vigor, the type of flame, kecergasan, vigorously. Apa dalam bahasa Inggeris dia? Kecergasan nyalaan. Flame, vigorous flame. So dia punya nyalaan pun akan semakin tinggi. Okay, pergi kepada bahan dan alat radas, mesti ada potasium manganat, serbuk, aluminium, zinc, besi, stannum atau mana-mana satu. Ini ikut kepada kamu. Okay, ikut kepada kamu. Berdasarkan kepada dia punya conversation tadi, perbualan orang budak tadi.
So kapas wool. So you punya alat radar mesti ada tabung lidih. Tapi kat sini pakai combustion tube boleh. Okay, dia pakai tabung lidih. So Bunsen burner and retort stand. So sekarang ni the procedure macam biasa. Soalan ni bila saya tengok balik, soalan esei dia pernah keluar. Esei kita. Esei negeri apa yang kamu buat hari tu Syah? Kelantan pun ada keluar. Yang ini pun ada keluar. Okay. So kalau kamu buat latihan ni banyak, insya-Allah tak ada masalah untuk kamu buatkan prosedur dia. Okay, dekat sini okay, pastikan semua prosedur kena ada. Dan dia punya table MV sebelah kiri, RV sebelah kanan. So this is your metal, this is your. So kat sini namakan apa logam yang kamu buat. So di sini hanya 2 markah sahaja. Okey, boleh? Okay, any question? Satu je saya minta. Setiap minggu tu pastikan kerja kamu siap. Bila kamu tangguh, dia akan jadi banyak. Okey. So kalau kamu perlukan nak dapatkan markah yang lagi grade yang lagi bagus lah kan. So perlu lebih banyak latihan. Okey. Kalau saya tanya pun tak siap, susahlah untuk saya untuk assess kamu. Macam mana saya nak nilai kamu? Okey, bagaimana saya nak nilai kamu sekiranya kamu tak buat kerja? Contoh, saya tak nampak lagi esei kamu untuk per-release. Kamu tak hantar lagi. Sepatutnya minggu lepas kamu dah hantar, tapi kamu tak hantar lagi. So kalau kamu hantar, actually saya dah boleh nampak dah bagaimana kamu punya potensi. Kalau boleh setiap minggu kita buat satu untuk paper. Bukan satu paper, satu untuk state. Okay, contohnya macam minggu lepas kita dah buat per-release, you completekan semua per-release. Paper 1, paper 2 dan paper 3. Tak banyak pun saya minta. Paper 1, paper 2, paper 3. Hari Khamis kita bincang. Hantarkan dia punya essay question. So contohnya hari ni hari Khamis. So balik je kejap lagi, tolong buat essay question untuk Kelantan. So kamu dah boleh hantar Kelantan dekat saya. So kamu boleh continue untuk minggu depan. Paper apa? Paper apa pula? Pulau Pinang. So minggu depan kita buat Pulau Pinang. So maksudnya dah hari ni dah settle dah untuk Kelantan. Esok dah start, esok buat untuk Pulau Pinang. Paper 1, paper 2, paper 3. Buat sikit-sikit. Buat paper 1 dulu. Okay, kemudian buat paper 2 structure. Buat sikit. InsyaAllah tak ada masalah. Kamu mesti boleh buat. Okay, boleh ke?